Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurel Akidah. Antara paparan BI Selatan minggu ini, Kerajaan Johor tidak berhasrat mengubah bajet meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi. Johor bakal tubuhkan koperasi barangan dengan harga berpatutan. Fama bantu pengguna hadapi kenaikan harga barang dan akhir sekali pelaburan di Johor terus menunjukkan peningkatan. Negeri Johor tidak menerima kesan secara langsung daripada keadaan ketidaktentuan ekonomi yang berlaku pada masa kini. Menteri Besar Datuk Mohamed Khalid Nordin berkata ini berikutan Johor tidak berdepan masalah kerana kutipan kerajaan negeri lebih daripada sasaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Malah katanya kerajaan negeri juga tidak berhasrat untuk mengubah bajet atau melakukan sebarang pindaan berhubung perkara itu. Setakat hari ini kita masih lagi tidak mendapat kesan secara langsung daripada keadaan ekonomi, banjir dan sebagainya. Tak ada. Johor tak ada plan nak review bajet? No, tak ada. Kita tak ada masalah, malah kutipan kerajaan negeri lebih daripada sasaran. Untuk tahun lepas, seperti tahun sebelumnya, kita mendapat pulangan yang lebih daripada apa yang kita jangkakan. So, duit hasil kita lebih daripada belanja kita. Saya akan umumkan berapa jumlahnya masa Dewan Negeri 11 ke 12 hari bulan akan datang. Tak lama lagi. So, kita tak ada niat untuk mengubah bajet kita. Semua berjalan seperti biasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Program Kepimpinan Muda Johor di Pasir Gudang baru-baru ini. Bagaimanapun, Datuk Mohamed Khalid berkata kerajaan negeri mengalu-ngalukan dan menyokong sebarang tindakan yang dilakukan kerajaan pusat dalam menghadapi situasi kejatuhan harga minyak dan nilai ringgit. Kerajaan pusat tidak pun cuba menghadkan perbelanjaan pembangunan kerana ia tahu bahawa itu boleh melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan hanya minta supaya pihak kerajaan berhati-hati dari segi perbelanjaan, termasuklah lawatan ke luar negara dan sebagainya. Mana lawatan yang penting boleh membawa pelaburan dan sebagainya itu memang digalakkan, tapi kalau yang boleh postpone, dijadualkan semula, maka wajar dijadualkan semula. Kerajaan Negeri Johor akan bekerjasama dengan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar Irda untuk menubuhkan koperasi barangan harga berpatutan bagi membantu rakyat di negeri ini menangani kos sara hidup yang tinggi. Menteri Besar Johor Datuk Mohamed Khalid Nordin berkata kerajaan negeri sedar Johor Bahru sedang berdepan dengan peningkatan kos sara hidup dan pihaknya akan mengambil tindakan yang boleh mengurangkan kesan. We are aware, kita tahu memang Johor Bahru menghadapan dengan soal kos hidup yang tinggi. Itu satu perkara biasa sebab kerana kedudukan kita sebagai sebuah negara jiran dan kebanjiran daripada Singapura masuk ke Johor dengan nilai dolar dia yang tinggi. So memang sampai bila-bila itu keadaannya. Soalnya ialah apakah tindakan-tindakan bagi yang boleh kita kurangkan beban kesan daripada kos hidup tinggi. Antaranya kita mesti tentukan rakyat kita accessible to rumah mampu milik. Itu mesti dibuat. Kedua ialah seperti yang kita ada pasar tani sebagainya. Ketiga, yang kerajaan negeri akan usahakan dengan IRDA menubuhkan koperasi yang akan menyediakan banyak kedai-kedai harga patut. Itu memang dalam perancangan dan sedang di peringkat terakhir untuk kita laksanakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri malam gemilang 30 tahun Pasar Tani Johor di Johor Bahru baru-baru ini. Turut hadir ialah pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Tan Sri Badruddin Amiruddin.
Sementara itu, dalam menghadapi isu kenaikan harga barang pada masa kini, Fama akan sentiasa membantu masyarakat untuk mendapatkan barangan keperluan dengan harga berpatutan. Pengerusi Fama Tan Sri Badruddin Amiruddin berkata, selain pembukaan pasar-pasar tani yang baru di seluruh negara, pihaknya turut menyediakan pelbagai program bagi menjimatkan perbelanjaan pengguna. Beliau turut menyarankan agar rakyat menggunakan kuasa pengguna mereka selain memilih pasar tani yang sememangnya menjanjikan harga jualan yang rendah. InsyaAllah dengan kewujudannya dua lagi pasar tani di Negeri Johor, kita pasti penuh dengan program kontrak ladang yang di bawah Fama dan juga agensi di bawah Kementerian Pertanian. Jadi semua hasil-hasil tanaman ini akan terus daripada ladang ke pasar tani dan kepada pengguna. Jadi inilah satu cara kita hendak membantu rakyat supaya mereka mendapat membeli barang-barang keperluan dengan harga yang berpatutan. Dan harapan saya ialah pengguna juga harus menggunakan kuasa pengguna lah. Mana memilih saluran pembelian mereka di tempat yang harganya berpatutan. Karena kadang-kadang kita dapat dia harga minyak dah turun, tapi harga barang tak juga turun. Jadi pengguna gunakan kuasa mereka. Macam mana? Pilih saluran-saluran yang mereka dapat beli dengan harga yang amat berpatutan. Dan saluran pertama ialah pasar tani di seluruh negara. Kerana kita ada program jimat belanja dapur di mana harga jualannya adalah 20% murah daripada harga pasaran. Jadi di sini dah akan menjimatkan kos pembelanjaan dapur bagi keluarga. Terdahulu, Fama dan Kerajaan Negeri bersetuju untuk membuka beberapa lagi tapak pasar tani di Taman Saintex Kota Masai, Taman Perumahan Mutiara Rini dan di beberapa lagi kawasan yang masih dalam kajian. Sepanjang tahun 2010 hingga 2014, sebanyak RM190.3 juta dicatatkan hasil jualan pemasaran hasil tani melalui pasar-pasar tani. Tambah beliau, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan bagi melaksanakan program jualan runcit dengan harga borong yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Dengan program yang akan dilancarkan oleh Amat Perdana Menteri, kerana Yang Amat Perdana Menteri telah umum dalam Dewan Rakyat, peruntukan yang diberi untuk mengemaskinikan kontrak ladang, iaitu kita adakan satu program, iaitu program jualan harga runcit tetapi dengan harga jualan runcit tetapi dengan harga borong. Ini satu lagi program yang mulia atas kehendak kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat tidak menanggung kesulitan disebabkan oleh kos sara hidup. Untuk laporan B Selatan seterusnya selepas ini. Bersua kembali. Pelaburan di Johor masih menunjukkan peningkatan yang baik walaupun keadaan ekonomi negara tidak menentu akibat daripada kejatuhan harga minyak dan penyusutan nilai mata wang negara sejak akhir-akhir ini. Pengurus Besar Pusat Pelaburan Negeri Johor JSIC Muhammad Syukri Muhammad Masbah memaklumkan bahawa keadaan itu hanya bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan pelabur keluar dari negeri ini. Malah menurutnya, pelaburan di Johor dijangka mencapai prestasi yang baik, khususnya pelaburan langsung domestik melalui projek minyak dan gas di Pengerang. But for Johor State investments coming in, we expected to achieve more in the near future, especially in DDI, domestic direct investment. What kind of investment? Rapid, especially in petrochemicals and downstream industries in Pengerang. And definitely support from the federal government and support from Johor government itself. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas majlis perasmian kilang serakan polimer milik BASF Malaysia Sdn Bhd di Pasir Gudang.
Katanya dari Januari hingga September tahun lalu, kerajaan negeri telah menerima pelaburan sebanyak 20.1 bilion ringgit dengan 13.1 bilion ringgit daripadanya adalah pelaburan langsung domestik DDI dan baki 7 bilion ringgit lagi adalah melalui pelaburan langsung asing FDI. Beliau juga meletakkan harapan agar Johor berjaya menjadi negeri tertinggi menerima pelaburan pada tahun ini selepas berjaya mencapai kedudukan itu pada tahun 2013. Pembukaan kilang serakan polimer milik BASF Malaysia Sdn Bhd di Pasir Gudang merupakan satu permulaan yang baik kerana ia bertujuan menghasilkan kapasiti produk yang lebih besar bagi memenuhi permintaan yang meningkat di ASEAN dan Asia Pasifik. Menurut pengarah urusan BASF Malaysia Sdn Bhd, Daniel Loh, Pasir Gudang adalah lokasi strategik dan beliau yakin BASF mampu mendapat faedah kerana kedudukannya yang berdekatan dengan sumber bahan mentah seperti kompleks monomer akrilik di BASF Petronas Chemicals di Gebeng, Kuantan yang merupakan satu-satunya tapak kimia bersepadu di ASEAN. The development of this production plant is also critical to BASF as its function to produce larger capacities of polymer dispersion products to meet our growing market demand with the growing number of customers in ASEAN and Asia Pacific. Located strategically on this site, the dispersion plant is linked to important commercial and industrial centres supported by excellent road infrastructure, rail connections from here to the next port in Tanjung Pelepas, as well as being located right next to the Johor port. This helps us bring higher responsiveness to meet our customers' requirement. Kilang yang dibina dengan kos 40 juta euro itu merupakan kilang serakan polimer ketiga di ASEAN selepas Jakarta dan Merak, Indonesia. Kilang baru berkenaan akan memfokuskan kepada pengeluaran pelbagai jenis produk serakan polimer yang berasaskan akrilik untuk kegunaan dalam industri salutan hiasan, pembinaan dan industri pelekat. Beliau yakin kilang pengeluaran yang berfungsi secara automatik sepenuhnya ini akan dapat mengeluarkan produk-produk baru dengan lebih fleksibel dan seterusnya meningkatkan kapasiti pengeluaran serakan polimer. BASF yang merupakan peneraju syarikat kimia terkemuka dunia telah berkecimpung selama 150 tahun bagi menghasilkan produk-produk merangkumi bahan kimia, plastik, produk prestasi, produk pertanian serta minyak dan gas. Pada tahun 2013, BASF mencatatkan jumlah jualan sebanyak 74 bilion euro. Program Rangkaian Penyelidikan Awam Swasta PPRN yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan dan Malaysian Technology Development Corporation MTDC merupakan satu inisiatif baru di bawah bajet 2015 ke arah mencapai matlamat memperkasa ekonomi negara. Ketua Unit Keusahawan Kementerian Pendidikan Malaysia Datin Dr. Syairah Hamidun berkata, melalui inisiatif ini, institusi pengajian tinggi IPT akan memainkan peranan dari segi pengkomersialan kepakaran dan penyelidikan serta pembangunan R&D bagi membantu industri tempatan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS berkembang dengan lebih pesat. Katanya melalui bajet 2015 yang diumumkan Perdana Menteri tahun lalu, sebanyak 50 juta ringgit diperuntukkan bagi menjalankan penyelidikan yang terlibat. Seperti yang saya tekankan tadi, bajet ini bukanlah akan diberikan kepada syarikat, tetapi bajet ini akan diberikan kepada penyelidik bagi mereka menjalankan kajian as a solution to the problem faced by the industry. Dan dengan cara ini juga dia akan memastikan bahawa penyelidikan dan juga yang dijalankan oleh kita punya institusi pengajian tinggi adalah lebih tertumpu dan memenuhi apa pihak industri perlukan. Beliau berkata demikian kepada TV Selatan selepas taklimat PPRN di EDC Pusat Perniagaan UDA Johor Bahru. Beliau menjelaskan bahawa PPRN akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PKS berkaitan dengan penggunaan teknologi. Mengambil contoh, usahawan PKS akan membentangkan permasalahan berkaitan teknologi yang dihadapi dalam meningkatkan produktiviti, sementara penyelidik daripada institusi pengajian tinggi akan cuba mencari penyelesaian untuk membantu mereka menangani masalah itu. Menurutnya lagi, PPRN adalah satu keperluan kerana mungkin terdapat segelintir usahawan PKS yang tidak tahu cara bagi mendapatkan penyelesaian berhubung masalah yang dihadapi.
Dalam agenda memperkasa ekonomi negara, penyelidikan memainkan peranan penting untuk menghasilkan inovasi dan produk yang boleh dimanfaatkan untuk keperluan negara. Sekian sahaja BIS Selatan untuk minggu ini. Sebarang maklum balas atau cadangan boleh emailkan ke bis@tvselatan.com.my. Salam takzim.